Baik saudara, Alhamdulillah kita bersyukur dan petang ni insyaAllah kami akan bincangkan bersama saudara dalam rancangan Persada Jurnal ini tentang taubat. Taubat kunci ke syurga. Kita bincang taubat ni sebab sebenarnya kalau kita perhati dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita terlupa, lalai. Kalau dulu ada imam yang menulis tentang Al-Ghafilin, Tanbih Al-Ghafilin umpamanya. Orang yang terlupa, terlalai. Dalam kesibukan harian memang kadang-kadang kita terpaksa berhadapan dengan pelbagai cabaran. Jadi Alhamdulillah bersama dengan saya di studio pada petang ini. Yang pertama Ustaz Muhammad Salihuddin Datuk Muhammad daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. Selamat datang Ustaz. Dan Alhamdulillah perbincangan kita ni tentang hati ni petang ni insyaAllah. Dan juga bersama kita Ustaz Azhar Tuarno daripada Masjid Negara. So Alhamdulillah Ustaz dalam suasana yang agak tenang walaupun gembira dengan kemenangan dan sebagainya. Saya teringat satu kawan, kalau boleh kita berkongsi lah Ustaz Salihuddin dalam soal taubat ni. Sebab kejayaan yang paling besar sebenarnya kalau kita perhati dalam kehidupan manusia yang sentiasa conscious, dia penuh sedar dalam pelbagai keadaan. Jadi sebab itu dalam kes taubat ini, kalau ikut Imam Al-Ghazali, taubat ini kedudukannya cukup tinggi. Di sisi Allah dalam perkara mahmudah itu, dia letak nilai taubat itu di paling atas. Jadi mungkin dekat sini Ustaz nak mula dulu untuk melihat, sebab kita nak menuju ke syurga Allah, antara yang paling besarnya adalah taubat ni. Mungkin kita boleh mula dengan ini Ustaz. Okay, terima kasih kepada doktor soalan tadi yang berkaitan dengan isu semasa kita ni dengan taubat kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi kalau kita lihat sekarang dalam dunia realiti, sebagaimana Imam Ghazali meletakkan satu tempat yang tinggi kat yang taubat, dan begitu juga kalau kita lihat Imam Ibn Qayyim dan kitab Madarijus Salikin pun ada bincang dengan khusus berkaitan dengan taubat ini. Kalau kita lihat Allah SWT sendiri pun berfirman dalam surah Al-Tahrim ayat 8, ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ini wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha, mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke syurga yang mengalir bawahnya berapa sungai. Maknanya di sini nak cerita pada kita, bila kita betul-betul kesungguhan taubat pada Allah SWT, Allah SWT akan beri balasan syurga. Dan kita lihat akhir tahun kita ni 2010 hari ni 31 hari yang terakhir kita cuba muhasabah diri kita, ke mana dosa-dosa kita tahun ini kita perlu bersihkan untuk masuk tahun baru, dan apa yang perlu kita tinggal yang selama ni ada dan di kita yang susah kita nak tinggal, kita cari jalan. Sebab inilah taubat nasuha, ini sebaik-baik taubat ini yang dibincang. Kalau kita lihat para ulama pun memberitahu tentang taubat ini cukup tinggi, dia letak supaya umat Islam ni hari-hari kita mohon taubat pada Allah SWT untuk kita memohon jalan ke syurga. Kalau kita tidak bertaubat, macam setengah orang dia tangguh taubat, tak apa, ini masanya masih panjang, seolah-olah kita meletak diri kita begitu. Tetapi kalau kita lihat sehari-hari Rasulullah SAW sendiri pun hari-hari bertaubat. Jadi sebab itu bila kita sebut taubat ni, kadang-kadang kalau tengok hari itu masa musim haji, ramai yang antara ajaran lah nak pergi ke Mekah ni bertaubat dulu dia kata. Maksudnya kadang-kadang kita nampak benda tu baik Ustaz Azhar, kalau kita perhatikan tentang taubat ni contohnya, sebab dia amalan harian sebenarnya. Jadi bila Ustaz Saleh sebut tentang Rasulullah pun bertaubat, maknanya di sini apa pengajaran yang kita boleh ambil ni? Ya, doktor ya. Kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya diriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada 70 kali. Maknanya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang manusia yang maksum, yang dosanya diampunkan, yang tidak berdosa itu, memang dia bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya itu untuk mengajar kepada umatnya bahawa kalau nabinya sendiri seorang yang taibin, ya, orang yang bertaubat kepada Allah, memohon keampunan Allah, apalagi kepada umatnya. Dan proses ini, sebab itu saya nak ulas apabila doktor kata bahawa Imam Ghazali itu meletakkan taubat itu di tempat yang paling atas. Maknanya sebagai manusia biasa, tolak Nabi lah, sebab Nabi ni maksum, memang tidak lari daripada kesalahan. Dan sebab itu dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahawa Allah Subhanahu wa taala ni suka kepada orang yang bertaubat ni lebih daripada seorang yang kehilangan untanya di padang pasir dan kemudian jumpa balik.
Maknanya Allah Ta'ala lebih suka orang bertaubat lebih daripada itu. Maknanya kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu membuka pintu rahmatnya itu begitu luas, kan? Kalau kita banyak jumpa dalam ayat-ayat Al-Quran, kan, bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha luas, limpah rahmatnya, ya, maha pemurah dan sebagainya. Jadi situ memberikan ruang bahawa manusia itu tidak boleh lari daripada kesilapan, satu, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan, kata Nabi SAW, ialah orang yang bertaubat. Jadi kat situ manusia memang tidak boleh lari daripada melakukan kesalahan, dan mesti ingat muhasabah diri balik. Ya, saya nak ulas, nak sentuh sikit apabila Ustaz Salihuddin sebut tadi di akhir hujung tahun ni, kan. Biasanya kalau hujung tahun ni kita menerima borang prestasi dan sebagainya untuk menilai diri kita sebagai seorang kaki tangan awam ke swasta dan sebagainya. Tapi sebagai seorang Muslim, siapa yang menilai diri kita? Ya? Sebagai seorang Muslim, siapa yang menilai diri kita? Bahawa saya melihat memanglah malaikat tak akan turun, ya, doktor, ya, bagi kat kita, ni borang prestasi kita, engkau tengok berapa kali engkau tinggal solat, tinggal puasa. Tapi di hujung tahun dan kita masih dalam bulan Muharram lagi, adalah waktu yang paling baik untuk kita muhasabah diri kita balik. Apa yang telah kita lakukan, prestasi apa yang kita dapat agak-agaknya daripada amalan ibadah kita sebagai seorang Muslim. Ya, ini kalau cerita pasal KPI ni, pendetilan, ya, maksudnya sekarang ni sebab kita berhadapan dengan persaingan di negara kita, dan persaingan ini datang daripada luar dan perubahan itu agak cepat sebenarnya. Jadi sebab itu dalam proses kita hidup di dunia ni, kita perkenalkan KPI dan sebagainya. Tapi sebenarnya Allah bagi dekat kita, kalau Ustaz Salihuddin boleh sambung ulasan ini, maknanya di kiri kanan kita ni ada penulis-penulis yang sedang menulis apa kita buat. Maksudnya kalau kita dah sampai satu tahap penilaian KPI untuk tahun ni lah, contohnya bila kita nilai balik, dan ini bagaimana amalan ni kita nak berterusan. Istighfar ini bukan setakat lepas semayang, walaupun dijadikan amalan istighfar 3 kali. Mungkin Ustaz nak sambung kat sini. Okey, terima kasih doktor. Yang berkaitan dengan amalan istighfar setiap hari ini, memanglah Rasulullah SAW sendiri pun suruh kita istighfar setiap hari. Sebab apabila sedikit-sedikit yang kita buat, Allah SWT akan kumpul dan sedikit-sedikit akan terhapus dosa-dosa kecil kita. Jadi kita lihat sekarang, orang kita ni kadang-kadang kita melihat, tak apalah, kononnya kita nak hapuskan dosa kita sebakul macam nak simpan. Tunggulah akhir tahun aku akan kumpul dan mohon solat dan solat taubat. Tapi di sini satu kesilapan lah. Maknanya Rasulullah mengajar kita, sebab kalau kita nak capai KPI kita, adakah kita buat kerja kita tu terus siap dalam tempoh yang singkat, tapi kita buat perancangan tahunan kita itu berperingkat untuk sampai kita punya target kita lah, prestasi kita. Begitu kita dalam beristighfar, mohon ampun kepada Allah SWT, kita berperingkat. Sebab yang kiri kanan kita ni sentiasa tanda apa yang kita buat. Dan di situ kita pula kena lihat kembali, sebagaimana kata Imam Ghazali, bagaimana mukadimah kita nak taubat. Ini yang kadang-kadang orang tercari. Aku nak taubat, apa yang nak susung, yang mana dahulu kita nak dahulukan dalam taubat kita. Jadi Imam Ghazali kata, kalau kita lihat susunan pertama, kita lihat dosa-dosa kita berkaitan dengan benda fardu. Yang fardu ni berkait dengan puasa, solat. Okey, kita susun bagaimana nak hapuskan dosa kita itu. Maknanya kita qada solat kita atau qada puasa kita. Jadi kita lihat pula yang kedua, dosa berkait dengan maksiat antara kita dengan Allah. Contoh minum arak ke, ada buat benda-benda yang menyalahi peraturan syarak. Jadi bagaimana? Yang itu kita letak tekad sepenuhnya, solat sunat taubat, tekad yang kita tidak akan ulangi lagi. Ini kaedah je, kita buat berperingkat. Ada orang kata nak kumpul, tak, dia nak spesifikasi perinci, tak sempat, kan. Jadi kita buat setiap hari, kita cari. Dan yang ketiga kata Imam Ghazali, itu dosa sama hamba. Yang ini yang cukup beratlah. Doktor sendiri tahu, Ustaz Azhar, kita dosa sama hamba ni, katanya Imam Ghazali, selagi tak jumpa orang tu, kita sembahyang sunat taubat pun Masya Allah susah nak diampun. Kalau tak boleh nak jumpa, kita rasa berat, kita sembahyang sunat taubat, mohon dengan Allah SWT, ya Allah, mohon buka pintu hati orang ni, ampunkan kita di akhirat nanti, dan kita banyak bersedekah atas nama orang tu. Itu yang antara yang perlu kita lihatlah untuk capai KPI kita. InsyaAllah kita susun sedikit demi sedikit. Saudara, Alhamdulillah, kita baru nak mula ni tentang taubat, tapi saya tertarik dengan satu isu yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut melalui lidah Rasulnya. Dia kata yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah orang muda yang bertaubat. Jadi kita akan bincang selepas ini. Dan yang paling dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah orang tua yang berterusan dengan maksiat dia. Dia terlupa nak taubat di peringkat tua dia itu. Dan insya-Allah kita akan balik semula selepas ini. Alhamdulillah, kita sambung perbincangan kita pada petang ini. Kita masih membincangkan tentang taubat
jalan untuk kita ke syurga. Jadi dalam kesibukan, saya percaya hari ini ramai yang mula menghantar anak-anak ke sekolah. Ramai yang sebenarnya sudah excited ya, dengan cuti yang diberi. Ini semua rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan memerlukan kita untuk sentiasa muhasabah diri kita. Jadi alhamdulillah tadi saya berhenti dengan satu persoalan. Maknanya Allah suka kepada orang muda yang bertaubat. Dan Allah sangat mencela sebenarnya orang tua yang berterusan di atas dosa dan maksiat yang dilakukan. Jadi mungkin dekat sini Ustaz Azhar nak berkongsi dengan kita sebab macam mana orang muda ni nak dapatkan, kita panggil trigger lah. Dia nak dapatkan satu kunci yang dia sentiasa dalam suasana bertaubat dan insaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sila. Ya doktor ya, dan sidang penonton sekalian. Sebenarnya kalau saya teringat dalam ensiklopedia akhlak Nabi SAW disebut oleh Syekh Yusuf Al-Asbad. Dia kata di antara ciri nak menjadi orang yang berakhlak yang mulia adalah orang yang sentiasa melihat kesalahan dirinya dan tidak melihat kesalahan orang lain. Jadi dalam konteks ini, kalau sebagai seorang anak muda ya doktor ya, kita lihat anak muda ni dengan jiwa yang bergelora, dengan suasana yang agak bebas, dengan masih bekerja dan berjumpa dengan orang lain dan terdedah dengan berbagai-bagai kehidupan dunia. Dan kalau dia boleh bertaubat, dan itu memang amat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia dalam keadaan nafsunya yang sebegitu, dia masih ingat kepada Tuhannya. Tapi sebagai seorang tua, yang kata Nabi, umur umat aku antara 60 dan ke 70. Jadi kalau dah lebih daripada umur itu masih juga tidak mengingati akan kematian misalnya kan. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala bagi tanda kepada kita doktor ya. Kita dah tumbuh uban misalnya. Kita dah tumbuh uban, kita sudah beranak dah besar, cucu pun dah ramai. Maknanya barangkali waktu kita akan sampai. Tapi kalau masih dalam keadaan maksiat, masih dalam keadaan berdosa, dan memang ini amat tercela kerana signal dah dibagi dah. Allah Ta'ala dah bagi tanda, dah bagi signal dah. Macam kita lampu merah kan. Sebelum lampu merah tu dah ada lampu kuning. Kita berjaga-jaga nak sampai lampu merah. Jadi kalau yang tu pun kita tak boleh ingat, memang amat tercela lah. Sebab itu kata Nabi SAW, orang yang paling cerdik di antara kamu ialah orang yang sentiasa mengingatkan akan hari matinya. Jadi kalau orang yang ni tak kira muda kan ataupun tua, kalau dia ingat hari mati dia, kalau orang tua memang alhamdulillah, sebab dia biasanya dia akan berjalan dulu. Dia orang muda kalau dia mengingat matinya dalam suasana dia sibuk, dalam suasana dia membesarkan keluarga, dengan keadaan kehidupan masyarakat yang dia menghadapi dunia yang mencabar ini, Masya Allah. Itulah yang paling baik sekali. Ya, tapi saya perhati Ustaz Salahuddin, kalau kita lihat manusia sekarang lah, kalau kita perhatikan di masyarakat kita khususnya, nak dapat satu rasa taubat ini memerlukan beberapa perkara yang mungkin Allah bagi sebagai ujian. Kalau dia dapat mengingat misalnya kematian keluarga yang dekat, sakit yang Allah bagi, mungkin dekat sini nak cetuskan itu. Mungkin Ustaz boleh ulas kat sini. Okey, dah doktor dan penonton sekalian, kalau kita lihat tentang cetusan-cetusan ini, sebenarnya Allah SWT pun ada sebut dalam Quran, mana firman Allah SWT, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Mana Allah SWT ni, aku cabar manusia ni dengan perasaan takut. Kadang-kadang mari takut. Wal khauf wal ju', kelaparan, wa naqsin minal amwal, kita dari segi harta kita, wal anfusi, keluarga yang meninggal macam tadi, mana wasamarat, tumbuh-tumbuhan kita tak menjadi, wa basyiris sabirin, orang sabarnya gembira. Ini ujian Allah nak suruh kita ingat kepada dia balik. Mungkin kita ada buat kesalahan, kita lupa pada Allah SWT. Kadang-kadang kita mengejar kehidupan ini, kadang kita lupa pada Allah SWT. Jadi antara lain lagi, saya cukup teringat sebagaimana dikatakan Imam Zahabi dalam kitab Al-Kabair, tentang seseorang itu kadang dia lupa penyakit yang Allah SWT beri. Kadang-kadang kita ada buat salah dengan orang, kita terlupa penyakit itu datang kerana apa? Kerana doa seseorang itu. Kadang kita terlupa. Jadi dia tanya pada seorang ulama lelaki ni, dia kata, aku ni doktor dah kata racun dah sampai dekat peringkat jantung dan tanganku semua dah kena potong kerana racun. Adakah aku ni masih ada nyawa lagi untuk hidup? Jadi dia merasa sedih. Kenapa dia ditimpa oleh Allah SWT begini? Itu cetusan yang Allah SWT nak suruh diinsaf. Bila katanya ulama itu, pernah tak kamu ada menzalimi seseorang? Jadi bila dia teringat, dia kata, pernah satu hari aku mengambil ikan daripada seorang nelayan. Aku nak juga. Dia kata ini untuk makanan anak dia.
Jadi katanya ulama tu pergi jumpa balik orang tu. Mungkin dia selepas dia pergi jumpa orang tu bertahun dah, orang tu tak ingat. Dia kata, ingat tak aku ni salah seorang dulu yang pernah ambil ikan kamu? Dia kata lupa. Cuba ingat. Orang tu pun ingat balik. Dia kata pernah saya ingat tuan pernah ambil ikan saya. Waktu tu saya nak bagi pada anak saya, itu aja ikan yang saya dapat hasil pendapatan saya ni. Jadi dia kata, pernah tak kamu doa pada Allah SWT? Dia kata, pernah saya doa. Dia kata, ya Allah, kau tunjuklah kuasamu kepada orang ini kerana orang ini salah guna kuasanya mengambil hak aku. Jadi dia kata, aku mohon dengan kamu hari ini, tolong maafkan kesilapan aku yang lampau kerana doa kamu itulah menyebabkan aku bisa ikan yang aku ambil pada kamu itu menyengat tangan aku, sekarang bisanya dah berada dekat jantung aku. Aku mohon engkau maafkan aku ini. Jadi bila orang tu doa, dia maafkan, maka bila pergi jumpa doktor balik, penyakit dia sembuh. Ini nak ceritanya cetusan. Bila kita sekarang ni, kita dapat penyakit apa pun, kita kena ingat, mungkin ini untuk kita rasa, sebagaimana kata ulama, berbahagialah wahai orang sakit. Berbahagia kenapa? Mungkin Allah SWT nak suruh kita insaf. Inilah cara dia nak hapuskan dosa kita supaya kita mohon keampunan. Dan begitu katanya ulama-ulama salaf dahulu, dia kata, kalau kami dalam sebulan, satu hari kami tak demam, dia orang menangis. Dia merasa, ya Allah SWT dah tak sayang pada dia. Dan kita sekarang, cuba kita lihat kita sekarang, adakah akan rasa cetusan itu, aku ni, ada setengah orang dia bangga, aku ni setahun ni tak ada kena penyakit. Sepatutnya kita rasa sedih. Kenapa aku tak kena penyakit? Maknanya mungkin Allah SWT dah menjauhi aku. Yang ini kita kena ambil muhasabah. Ini bagaimana ulama nak cari cetusan supaya dia rasa insaf. Tak kena penyakit pun rasa sedih, kena penyakit pun dia rasa gembira. Maknanya itu Allah sayang kepada kita. Ini kita kena lihat. Ya, jadi Ustaz Zahar, saya akan balik pada Ustaz selepas ini. Cuma isu yang besar juga berlegar di sekitar kita tentang perasaan taubat ini sebenarnya satu taufik ataupun hidayah juga sebenarnya. Ustaz akan kaitkan nanti sebab kadang-kadang orang kita nampak macam susah sangat nak, walaupun banyak yang tiba yang patut diambil, nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berjumpa selepas ni, kita bagi laluan, kita berehat sekejap. Ya saudara, alhamdulillah kita sambung perbincangan kita tentang taubat ini. Dan sebenarnya kalau kita perhati dalam pembinaan modal insan, negara yang baik kalau kita lihat dari sudut persaingan sekarang, terutama sekali yang berkait juga dengan soal kebendaan, ialah kekuatan kerohanian. Ini kita panggil elemen taubat ini, dia bergerak daripada dalam, dan itu akan menjelmakan kekuatan yang boleh kita percaya boleh mengukuhkan negara kita untuk menghadapi pelbagai cabaran. Jadi saya nak balik pada Ustaz Azhar, kalau kita cerita soal taubat ni sebenarnya adalah soal dalaman, soal hati yang sebenarnya kalau kita nak nilai dengan kebendaan, dengan jumlah ringgit, saya rasa satu penilaian yang cukup tinggi kalau kita dapat bina modal insan ini. Mungkin Ustaz nak olah balik dari sudut bagaimana membersihkan balik jiwa tu supaya nilai tertinggi taubat itu boleh dihayati oleh setiap individu. Ya, doktor ya. Kalau kita melihat setiap hari sebenarnya kita cuba nak membersihkan sebelum kita solat misalnya, kita nak membersihkan anggota badan kita dengan berwudu. Dan dikatakan bahawa dalam hadis bahawa orang yang berwudu itu dosanya akan hilang daripada anggota badannya. Tapi yang selalunya yang terlupa dalam masyarakat kita, hatinya iaitu yang perlu dibetulkan dahulu. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali menyebutkan bahawa hati itulah punca kepada iman. Letaknya iman di situ, nawaitu, niat pun di situ. Jadi maknanya kalau hatinya itu tidak betul, maka amalannya juga tidak betul dan akan melakukan kesalahan. Dan orang yang sebenarnya baik ialah apabila melakukan kesalahan dia cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya hatinya itu memberikan kesan seperti cermin yang memberikan imbalan balik. Jadi sebab itu kalau kita tengok ada hati yang hidup, ada hati yang sakit, ada hati yang mati. Jadi hati yang sentiasa hidup ni hati yang sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Sebab tu Imam Ghazali juga meletakkan bahawa taubat yang tahap yang ketiga yang paling tinggi sekali ialah orang tu bertaubat bukan kerana dosa, doktor ya. Orang tu bertaubat kerana dia lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedetik dalam hidupnya dia bertaubat kepada Allah. Tahap taubat yang paling tinggi. Itu hati memang betul-betul hidup, masya-Allah. Hati yang sakit ni, hati yang kadang-kadang dia ingat, kadang-kadang dia lupa. Kadang ingat, kadang lupa, kadang maksiat, kadang ibadat. Jadi yang ini yang boleh kita arahkan dia supaya dia memperbaiki dirinya.
dia merasakan bahawa dalam hidupnya itu kadang-kadang ada maksiat yang dilakukan, dia sempat bertaubat. Yang paling teruk sekali ini wal-a'yadzubillah, apabila orang hati dah mati, doktor. Kita cakaplah macam mana pun, kita bagi nasihat macam mana pun, sebab hatinya dah mati. Jadi nak menghidupkan hati ini antaranya ialah, sebab itu apabila doktor cakap nilai kepada taubat, nilai kepada hati ini cukup mahal. Misalnya ya, Rasulullah SAW sebut dalam satu hadisnya, siapa yang bangun 2 rakaat di tengah malam, nilai 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Maknanya orang yang dapat bangun tengah malam, dia sempat bertahajud kepada Allah Subhanahu Wa Taala 2 rakaat, dah menunjukkan bahawa nilainya itu lebih mahal daripada dunia. Makna nilai hatinya itu yang mengabdikan diri kepada Allah di waktu tengah malam itu cukup mahal. Jadi benda yang mahal ini, walaupun 2 rakaat, kalau ditambah lagi dia akan bertambah mahal, dan inilah yang akan melahirkan modal insan yang baik, doktor. Ya, bila kita sebut modal insan, sebab saya ada beberapa data untuk kita kongsi. Contohnya kalau dekat sini, sebab nilai untuk taubat ni dia menghasilkan, dia syariat Islam ni dia berangkai. Dia berkait antara satu sama lain. Jadi sebab itu kalau saya sebut kat sini contohlah, antara 2007 sampai 2009, kalau kita perhati dalam negara kita, yang direkodkan lebih 1,700 lebih anak luar nikah di kalangan orang Melayu. Ini kadang-kadang isu tahun 2010 ni, kalau kita boleh flashback balik ni, masalah sosial berkembang cukup hebat. Ini berkait dengan taubat, Ustaz. Ustaz kena jelaskan isu ini. Okey, terima kasih doktor. Jadi kalau kita lihat tentang isu yang doktor cakap ini, modal insan dan jumlah masyarakat kita, kita berbalik bagaimana Rasulullah SAW dahulu dalam bai'ah Aqabah pertama. Sewaktu Rasulullah sebelum menubus sebuah negara di Madinah, apa yang Rasulullah janji dengan buat perjanjian dengan dalam bai'ah Aqabah pertama, dia melihat pertama ialah masalah rohani, itu syirik. Pembetul, maknanya betulkan akidah kita. Yang kedua, Rasulullah kata apa? Betulkan diri kita itu daripada pelaku kecurian, jangan berzina dan jangan membunuh anak. Dan yang kelima, jangan berdusta atas nama Rasulullah. Jadi 5 perkara ini dibuat dalam bai'ah Aqabah pertama sebelum menubuhkan, mencari kemantapan sebuah negara. Mana Rasulullah suruh bersih yang ini dahulu. Maknanya di sini kita boleh ambil untuk suasana kita sekarang ini, bagaimana kita nak atasi. Adakah setakat dengan kita slogan, kita nak bentuk rohani dalam hal ini, itu melibatkan sistem pendidikan kita. Jadi kita membina daripada dalamnya, sebab kesan daripada membina dalam rohani ini adalah apabila sentiasa berzikir, ingat pada Allah SWT, balasannya cukup baik. Ini yang kadang-kadang orang kita tak nampak. Kita membina bersama, kesannya kepada orang yang sama-sama membina, dan kesan kepada kita sendiri, semua yang ada di sini akan menghadapi sakratul maut. Yang Rasulullah kata, ajab tu, yang paling aku takjub yang Allah SWT tunjuk tentang hebatnya kita betul dalaman ini, ialah sebab tu kita nak meninggal. Kerana siapa yang banyak berzikir, mengingati Allah SWT sewaktu kita nak meninggal dan saat kita sakratul maut, iaitu sebab tu syaitan ada 2 ni, meminta mati dan Yahudi dan Kristian menyamar berupa ayah dan ibu kita, dan waktu itu tak ada orang boleh tolong. Orang duduk sebelah baca Yasin pun tak boleh tolong. Yang boleh tolong ialah zikir-zikir kita ini. Yang kita sentiasa mohon ampun Allah SWT, dia datang menghalau syaitan ini. Itulah benteng kita. Dan sekarang dalam suasana kita sekarang, yang 5 perkara yang Rasulullah sebut ini dah berlaku dalam negara kita. Kalau doktor lihat, bagaimana nak atasi, Rasulullah sebut pada penduduk Madinah, Yasrib pada waktu itu, selesaikan yang ini dulu. Sebab itu baru datang bai'ah Aqabah kedua, barulah Rasulullah hijrah ke Madinah. Maknanya Rasulullah sampai ke Madinah, 5 perkara ini diatasi dengan baik. Ini yang perlu kita lihat dalam negara kita sekarang pun. Ustaz Zah, saya nak sebut, nanti Ustaz selalu dekat masjid negara ni, waya najat taibin. Berjayalah orang-orang yang bertaubat. Itu tiap-tiap hari Jumaat kita menyebutkan. Tapi Ustaz, data di negara kita, kalau kita boleh tengok, sebulan lebih kurang 4,500 penagih dadah didaftarkan, dan makluman kita Ustaz, 66% daripadanya adalah orang Melayu Islam. Jadi ini isu yang kita perlu lihat. Saya nak berhenti seketika, kita jumpa selepas ini. Ya saudara, kami masih di Persada Jenal dan masih menemani saudara membincangkan tentang taubat, jalan ke syurga. Dan pada petang ini saya ditemani oleh Ustaz Azhar dan juga Ustaz Salihuddin. Dan tadi saya menyebutkan tentang penagih dadah di negara kita. Jumlahnya agak menggerunkan kita, sebab ini saya nampak modal insan
yang kita membelanjakan kewangan yang cukup besar di peringkat negara, terutama sekali untuk membantu membangunkan negara pada masa akan datang. Tapi dengan 4,500 orang lebih sebulan, dan sebahagian besarnya orang-orang Melayu, yang saya percaya di sekolah Ustaz Azhar, kalau kita nak tengok kurikulum kita dari segi pembinaan peribadi ini sudah cukup baik sebenarnya. Tetapi bagaimana mereka tidak boleh berhadapan dengan suasana masyarakat. Sebab saya ambil contoh di pusat Serenti lah, kalau Ustaz nak ulas di sini. Ada yang masuk ke pusat Serenti, dia di situ dah bertaubat dah ni, dah jadi orang yang nampak menangis tu, air mata dia tu macam taubat nasuha lah. Tapi bila keluar tak sampai berapa bulan, tengok-tengok ustaz yang dekat pusat Serenti kata, lah datang balik dia kata. Jadi macam mana ni ustaz? Ya, doktor, kalau kita melihat sebenarnya kadang-kadang kita memang alhamdulillah sama ada sistem pendidikan atau pemulihan, kita dah menyediakan manusia yang bersedia untuk menghadapi dunia luar. Tapi masalahnya apabila dia berkeluar di dunia yang daripada pendidikan itu, ramai yang tidak menyokong. Satu, ramai yang tidak menyokong, tak ada kawan untuk dia bertaubat bersama-sama, untuk menginsafi apa yang dia dah taubat, satu. Dan satu lagi, apabila dia keluar ni, barangkali cabarannya lebih besar daripada waktu dia baru masuk dulu. Dan juga kadang-kadang kita melihat di luar sistem pendidikan atau pemulihan ini, dorongan untuk dia jadi bertambah jahat itu lebih kuat daripada dorongan dia untuk menjadi manusia yang bertaubat. Jadi kadang-kadang dalam keadaan konflik itu, kadang-kadang dia kalah. Kalau menang, Masya Allah, Alhamdulillah. Kalau kalah, dia akan masuk balik. Dan bila dia keluar balik, dia melihat dorongan untuk menjadi jahat itu bertambah lagi. Jadi sebenarnya kadang-kadang sama ada taubatnya itu hanya lakonan, Wallahu a'lam, kita pun tak tahu. Tapi dia rasakan kalau taubatnya itu dah betul, maknanya dia tidak boleh, tak sanggup lagi untuk menghadapi dunia luar ni. Kerana barangkali dorongan, faktor kawan satu. Dan satu lagi, barangkali kalau dulu nak dapat benda yang haram itu barangkali susah. Bila dia keluar dengan dunia yang baru, benda yang haram itu lagi mudah. Dan terbukanya ruang-ruang maksiat, ruang-ruang untuk dia menjadi orang yang bertambah buruk, bukan orang yang bertambah baik. Barangkali kadang-kadang itu kita fikirkan. Apabila kadang-kadang contoh, macam doktor sebut tadi, sistem pendidikan. Alhamdulillah kita mendidik anak-anak kita dengan sistem pendidikan yang baik, tapi bila keluar saja daripada pagar sekolah, pintu maksiat itu berada di luar pagar sekolah saja. Jadi itu sesuatu yang kita perlu fikirkan, dan barangkali kita kena kaji balik. Bagaimana cara taubat kita, bagaimana cara kita nak mendidik akhlak yang baik, supaya kita sedar bahawa bukan saja kita nak mendidik jadi baik, yang maksiat itu juga kita perlu fikirkan. Bagaimana pembenterasannya itu. Ya, jadi Ustaz, sebab itu bila kita menyambut tahun baru ni, saya selalu beza kadang-kadang Ma'al Hijrah dengan menyambut Masihi ni. Dia macam ada satu kesucian dekat situ. Dekat sini kalau saya boleh sebut, dia dalam kajian yang dibuat disebut sebagai divine direction. Dia kata macam arahan tu diberi oleh wahyu untuk menuju kepada jalan yang betul. Jalan syurga itulah. Mungkin dekat sini Ustaz, kalau kita perhatikan bibit-bibit kecil itu yang menghalang daripada seseorang untuk sedar, apatah lagi bila dia terlanjur itu, dia tak boleh nak taubat Ustaz. Mungkin kat sini Ustaz nak ulas isu ini. Okey, terima kasih doktor. Berkait dengan isu kita lihat sekarang ni, orang yang tadi yang diulas Ustaz Azhar berkait dengan penagih dadah, dan kita sekarang dalam suasana malam ini orang akan sambut tahun baru. Jadi berkaitan dengan kita kata orang tu nak bertaubat. Bibit-bibit untuk bertaubat sudah ada dalam hati, tetapi kadang-kadang ujian tu datang. Adu mubin kita ni, syaitan yang akan datang untuk mengalih perhatian. Perhatian kita kadang-kadang, walaupun syaitan ni memain peranan yang cukup kecil, tetapi peranan seseorang manusia ni yang boleh menyebabkan seseorang itu sukar untuk dia bertaubat. Kadang-kadang kerana nafsunya, dia tak dapat kawal, kerana sikap syahwat dia yang menguasai diri dia. Yang ini yang perlu kita lihat. Sebagaimana kita lihat sekarang, mereka nak bertaubat, tiba-tiba iklannya, daya tarikan di luar itu cukup hebat, mengatasi yang ilmu yang diberi di sekolah, kemudian ilmu yang ibu bapa beri di rumah. Apabila ada di luar tu, daya tarikan di luar tu cukup hebat sekarang, yang suasana kita sekarang. Yang ini yang perlu kita atasi. Kita lihat bagaimana nak mendidik pada awal. Kita lihat daripada prasekolah lagi kita kena didik, mana memberi kenal kepada anak kita ini, ini tak boleh, ini tak boleh.
Sekarang kita banyak kepada ABC, terlampau pada ABC, kita terlupa kepada nak suruh dia kenal yang mana yang baik dan buruk. Ini kita lihat di mana negara-negara yang berjaya mengatasi masalah ini, mereka melihat daripada prasekolah lagi dididik mengenal benda-benda yang tak baik dengan yang baik. Ini yang cukup keadaan ini. Jadi kita lihat Sayyidina Umar sendiri, bagaimana nak menyelesaikan masalah satu kes yang berlaku kecurian, yang mana dilakukan oleh remaja-remaja pada zaman beliau. Jadi beliau melihat bila tangkap remaja itu tidak jalankan hukuman hudud, tapi dia menyiasat latar belakang. Semuanya anak orang loaded, anak orang kaya, tetapi kekurangan kasih sayang. Di sini diatasi masalah kasih sayang di kalangan keluarga. Jadi kita kena cari punca. Bukannya kita meletak memang hukuman tu ada, tetapi kadang-kadang hukuman tu sebagai tanda akhirnya, tetapi sebelum nak sampai ke hukumannya, kita siasatan tu boleh dilihat. Ya. Ustaz, kalau Ustaz tengok kajian dibuat terhadap penyakit fizikal, doktor kita ni ada macam-macam pakar kan. Pakar tekak, pakar telinga, pakar hidung, semua. Sekarang ni masalah pakar kerohanian ni Ustaz. Sebab bila kita bercakap pasal taubat, kemudian kemanusiaan yang Ustaz sebut, ini semua berkait dengan soal dalaman, soal ruh. So bagaimana nak membangunkan ruh itu supaya dia sedar tentang jiwa dan diri dia yang sebenar Ustaz. Antara, kalau kita lihat antara cara nak membangunkan roh ni, tajuk kita pada hari ni taubat dulu. Barulah hati itu akan jadi bersih. Dan bila hati itu dah bersih, baru kita mulakan langkah yang seterusnya. Dalam kehidupan ni apa yang kurang? Ilmu. Kadang-kadang orang melakukan kesilapan ni dia tak sengaja. Kadang-kadang dia jahil. Masya Allah, ada orang tanya saya, Ustaz, orang perempuan kena bayar zakat ke? Saya kata, zakat ni siapa yang berharta dia kena bayar. Maknanya benda yang sekecil itu orang kita tidak dapat lagi memikirkan soal benda tu wajib ataupun tidak. Itu satu. Dan kemudian ilmu ni, selepas ilmu kadang-kadang orang hari ni, kadang-kadang saya melihat orang tumpukan soal akidah misalnya. Memang akidah tu perlu. Kalau bila akidah salah, maknanya amalan kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita jadi orang yang sesat. Yang kedua, orang belajar ilmu fiqh kerana mementingkan bahawa hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu penting. Kalau tidak, ibadatnya tidak sah. Dan satu lagi yang orang terlupa belajar akhlak, doktor. Dan akhlak kalau lebih dalam lagi, dia akan jadi tasawuf. Yang ni, bila bab akhlak, bab tasawuf ni, Masya Allah, kita boleh tengoklah kalau orang mengajar tasawuf tu berapa ramai yang nak dengar. Jadi soal taubat, soal ilmu dan soal amal. Dan sentiasa muhasabah diri. Yang ini kunci nak menuju taubat ni, dan taubat ni kunci nak masuk syurga. Jadi kalau yang ini dia tak selesai lagi, maknanya barangkali taubatnya tu barangkali akan jadi gagal. Dia akan melakukan kesilapan yang ni. Seperti juga kata doktor tadi, kita kena tengok balik, cek balik apa yang tak kena dalam diri kita ni. Apa lagi yang kurang? Macam sistem pendidikan ke, misalnya maksiat ke, dari anak tu daripada kecil tu dah tahu dah yang ni baik sebab misalnya kanak-kanak ni, orang remaja, dia mesti dalam pendidikannya dia mesti logik. Jadi macam mana kita nak meletakkan satu nilai logik dalam amalan kehidupan kita yang berasaskan kepada Islam ini? Apa buruk dan baiknya? Supaya dari segi waktu dia kecil lagi kita dah tahu dah. Yang ini baik sebab begini. Yang ini baik sebab ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi barangkali yang kurang dalam masyarakat kita ialah kesedaran. Jadi sebab tu saya tengok Ustaz, sebenarnya ini sebahagian daripada kaedah kita membangunkan kesedaran sebenarnya untuk kita sentiasa menilai. Tapi masih lagi kalau kita lihat, even kalau saya boleh ambil lah, kita yang pergi ke masjid, ke surau ni kira alhamdulillah dah. Dan istighfar tu almost selalu dah dekat mulut tu. Tetapi kadang-kadang kita lihat ada perlakuan-perlakuan yang tidak sepatutnya juga. Dan adakah ini melambangkan taubatnya itu tidak berkesan ke Ustaz? Macam mana tu kan? Okey, berkaitan dengan taubat ni, kita setiap hari minta taubat kepada Allah SWT. Dan kalau kita lihat sebagaimana dijelas oleh Imam Ghazali rahimahullah dan Imam Ibn Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin tentang orang bertaubat, kita taubat hari ni ada lagi. Kadang-kadang berulang benda yang sama. Kadang-kadang orang kata, kenapa ni Ustaz, saya dah taubat yang ini tapi lagi melakukan. Ini menunjukkan satu kelemahan kita sebagai manusia, yang mana kalau kita lihat kembali pada tadi, Rasulullah sentiasa suruh kita taubat tiap-tiap hari, maknanya kita tak boleh lari daripada kesilapan. Walaupun kita dah bertaubat, Allah dah terima taubat ini, kita ada lakukan kesilapan yang sama juga, kita taubat kali kedua. Ini pembersihan sudah berlaku. Cuma yang menyebabkan ada orang dia beristighfar, dia hanya beristighfar kata ikut orang je lah.
tetapi tidak datang zuk dalam hati dia sebab dia tidak membayangkan sewaktu dia beristighfar itu tentang betapa azabnya kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada diri dia. Ini kadang-kadang yang datang surau ni pada masalah juga. Kita kata surau ni rumah Allah SWT, apa masjid rumah Allah SWT, tetapi kenapa mereka berselisih? Sebab mereka tidak letak sebagaimana satu kaedah yang diletak oleh Syekh Rashid Ridha dalam kitab tafsir mana, dia kata kita bekerjasama dalam hal yang kita sepakati, kita saling memahami dalam hal yang kita selisih. Maknanya di sini taubat kita boleh bergerak. Mana kita letak okey yang kita sama-sama kita bekerjasama, makna itu satu keinsafan dan kita yang kita berselisih kita cuba didik diri kita supaya dapat terima pandangan orang ini dapat terima pandangan orang ini. Salah satu sifat taubat yang dapat membersih sebab dia melihat dalam hal ini, kalau kita lihat dalam fiqh ta'amul ma'annas, ini fiqh sosial ni, yang ini yang akan menggerakkan hati kita untuk taubat. Kalau yang ini tak selesai, taufik tak datang. Taufik daripada Allah SWT. Ya, Ustaz, kita dah tinggal berapa jam ni nak masuk 2011 Ustaz. Jadi nasihat Ustaz lah untuk kita bila kita selalunya orang kata azam ke depan. Jadi nak azam ke depan tu kena tengok juga 2010 ni. Sepanjang itu mungkin nak menginsafkan kita, nak bertaubat sebab di depan kita itulah jalan untuk menuju syurga Ustaz. Macam mana tu? Ya, kalau dalam tahun baru Masihi yang akan kita sambut mulai daripada malam ini, bahawa kalau kita bincang hari ini, taubat ni jalan ke syurga. Jadi dah target kita dah nampak dah bahawa tujuan kita menuju ke syurga. Jadi sekarang yang di belakang ni banyak yang kita dah lakukan, ada dosa yang belum kita selesaikan, ada maksiat yang belum kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan masuk kepada azam yang baru nak menuju ke syurga misalnya. Jadi sebab tu kata Nabi SAW dalam satu hadisnya, rugilah orang yang semalam tu lebih, hari ini lebih buruk daripada semalam, dan esoknya itu lebih buruk daripada hari ini. Maknanya kalau kita boleh tengok graf dia semakin menurun. Jadi kalau kita boleh, kita nak grafnya semakin ke atas. Jadi jangan lupa bahawa 2010 yang akan ditinggalkan ni, kalau kita buat pahala, alhamdulillah doktor ya. Tapi kalau buat dosa, bila nak taubat? Bila masuk tahun yang baru, selalu saya memberikan konsep bahawa umur kita semakin berkurangan. Berapa lagi baki umur kita? Wallahu a'lam. Jadi kalau kita sambut hari ni hari jadi kita, yang ke berapa lah, katalah yang ke 60, baki lagi berapa? Kalau misalnya besok kita umur 40, ada berapa lagi baki umur kita yang kita tak nampak. Jadi yang itu jadikan kesedaran bahawa yang kita nak bawa ni ada dosa, ada pahala. Dan nak menuju jalan ke syurga ini, dosa mesti diselesaikan. Kalau tak ada, nanti kita tersilap arah masuk neraka, wal'ayadzubillah. Doktor. Ya, saudara, alhamdulillah kami membincangkan perkara-perkara dalaman yang saya percaya walaupun dari segi zahir kita nampak tidak besar, tetapi dia sebenarnya adalah satu kekuatan dalaman yang akan membentuk kepribadian kita, dan ini kalau kita kembangkan dalam masyarakat kita, kita boleh membangunkan modal insan yang mempunyai kekuatan untuk menghadapi cabaran. Dan sekali lagi saya ulang apa yang saya sebutkan tadi, Allah sangat suka orang muda yang bertaubat, dan Allah sangat mencela orang-orang tua yang kekal di atas jalan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya nak ambil kesempatan pada petang ini untuk mengucapkan terima kasih terutama kepada Ustaz Salahuddin, Ustaz Azhar daripada Masjid Negara dan juga daripada Dewan Bahasa dan Pustaka, dan tidak lupa kepada E-Media Publication yang menyediakan sedikit juadah kepada kami pada petang ini. Dan saya doakan mudah-mudahan sama-sama kita menginsafi. Jadi dalam kita punya akhiran itu nanti kita nak tengok bagaimana satu keinsafan di pusat pemulihan dadah Bukit Cabang di Perlis, yang mereka ni insaf apabila melalui proses bertaubat kita nampak mengalir air mata dan sebagainya, dan ini kita nak dia berterusan dan sanggup menghadapi cabaran daripada luar. Jadi dengan itu saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam satu Malaysia.